Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mengadakan perbincangan tentang 2.1 iaitu permintaan. Dapat 3 subtopik di dalam tajuk ini. Yang pertama ialah 2.1.1 iaitu teori permintaan. Seterusnya ialah 2.1.2 iaitu perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan. Dan yang terakhir sekali ialah 2.1.3 iaitu penentu permintaan. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. 2.1.1 Teori permintaan. Permintaan ialah kuantiti barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada satu tingkat harga dan jangka masa tertentu. Di dalam konsep permintaan terdapat dua unsur yang penting, iaitu permintaan mencerminkan barang dan perkhidmatan yang ingin dimiliki oleh pengguna kerana barang dan perkhidmatan tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pengguna. Yang kedua, kemampuan pengguna untuk membayar demi memperoleh barang dan perkhidmatan tersebut. Hukum permintaan. Dengan andaian ceteris paribus, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak kuantiti barang yang diminta. Dan semakin tinggi harga barang, maka semakin kurang kuantiti barang yang diminta. Ceteris paribus bermakna perkara-perkara harga barang lain, pendapatan, cita rasa pengguna diandaikan tidak berubah. Jadual dan bentuk keluk permintaan individu. Jadual permintaan individu ialah suatu jadual yang menunjukkan kuantiti barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada pelbagai tingkat harga dalam satu jangka tertentu. Merujuk kepada jadual 2.1, pada harga RM2 seunit, kuantiti diminta maka pen ialah 10 unit. Apabila harga telah meningkat kepada RM3 seunit, kuantiti diminta menurun kepada 5 unit. Sebaliknya, jika harga turun ke RM1 seunit, kuantiti maka pen yang diminta meningkat kepada 15 unit. Keluk permintaan. Keluk permintaan yang menunjukkan kuantiti barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada pelbagai tingkat harga dalam satu jangka masa tertentu. Hubungan songsang antara harga dan kuantiti yang diminta digambarkan oleh permintaan DD yang bercerun negatif. Persamaan fungsi permintaan. Menerbit dan melakar fungsi permintaan. Pada harga RM8, kuantiti barang X yang diminta ialah 40 unit. Kenaikan harga barang X ke RM10 menyebabkan kuantiti barang yang diminta menurun ke 20 unit. Terbitan dan lakarkan fungsi permintaan barang X. Dengan menjadikan Q sebagai perkara rumus, kuantiti demand sama dengan barang X diminta. Price sama dengan harga barang X. A sama dengan pintasan pada paksi Q. B samaan dengan kecerunan keluk DD. Jawapannya ialah fungsi permintaan kuantiti demand sama dengan A tolak B price. Price asal ialah RM8, kuantiti asal ialah 40 unit. So, 40 sama dengan A tolak 8B ialah persamaan yang pertama. Kemudian, price baru ialah RM10, kuantiti baru ialah 20 unit. Maka, 20 sama dengan A tolak 10B merupakan sebagai persamaan kedua. Kemudian persamaan pertama tolak dengan persamaan kedua, jadi 20 sama dengan 2B. Maka jawapan akhir dia B sama dengan 10. Kemudian bila dah dapat B, gantikan B ke dalam persamaan yang pertama. B pula 40 sama dengan A tolak 8 darab 10. Kemudian A sama dengan 40 tolak 80. A sama dengan 120. Maka fungsi permintaan barang X ialah kuantiti demand sama dengan 120 tolak 10 PX.
Keluk permintaan pasaran. Permintaan pasaran ialah jumlah kuantiti yang ingin dan mampu dibeli oleh semua individu dalam pasaran pada tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Keluk permintaan pasaran dapat diterbitkan dengan menjumlahkan kuantiti barang yang diminta oleh semua individu dalam pasaran secara mendata pada pelbagai tingkat harga. Jadual 2.2 menunjukkan kuantiti ikan yang diminta oleh individu A dan individu B pada pelbagai tingkat harga. Pada tingkat harga RM10, A meminta 1 kilogram ikan, manakala B meminta 2 kilogram. Permintaan pasaran pada harga RM10 ialah 1 tambah 2 bersamaan 3 kilogram. Pada tingkat harga RM8, A membeli 2 kg dan B meminta 4 kg. Permintaan pasaran pada tingkat harga RM8 ialah 2 tambah 4 bersamaan 6 kg. Keluk permintaan pasaran demand A plus B diterbitkan pada apabila titik A dan titik B disambungkan. Fungsi permintaan individu dan pasaran. Diberi fungsi permintaan individu bagi suatu pasaran ialah kuantiti barang pertama sama dengan 130.13 price X. Kuantiti barang kedua ialah 75.5 price. Kuantiti barang ketiga ialah 95.12 price. Bentukkan fungsi permintaan pasaran. Yang kedua, berapakah kuantiti diminta pasaran pada harga RM4? Penyelesaiannya, A. Fungsi permintaan pasaran. Kuantiti price sama dengan kuantiti barang pertama tambah kuantiti barang kedua tambah kuantiti barang ketiga samaan dengan 300.30 price. B. Pada price barang sama dengan 4, kuantiti price sama dengan 300.30 darab 4 bersamaan dengan 180 unit. Seterusnya ialah 2.1.2 iaitu perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan. Perubahan kuantiti diminta merupakan kenaikan atau penurunan kuantiti barang yang diminta disebabkan oleh perubahan tingkat harga barang itu sendiri. Pergerakan permintaan ditunjukkan oleh pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan. Contoh boleh dilihat di dalam rajah 1. Apabila harga turun dari P0 ke P1, kuantiti diminta akan mengembang dari Q0 ke Q1 iaitu dari titik B ke titik C. Begitu juga sebaliknya, apabila harga meningkat dari Q0 ke P2, kuantiti diminta akan menguncuk dari Q0 ke Q2 iaitu dari titik B ke titik A. Yang kedua ialah perubahan permintaan. Ia merupakan kenaikan atau penurunan barang yang diminta kesan daripada perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti perubahan pendapatan dan cita rasa pengguna. Perubahan permintaan ditunjukkan oleh peralihan keluk permintaan ke kanan atau ke kiri. Misalnya, pengurangan pendapatan akan menyebabkan permintaan barang berkurang dan keluk permintaan akan beralih dari kanan ke kiri iaitu D0 ke D2 walaupun harga pada P0. Kuantiti diminta akan turun dari Q0 ke Q2. Sebaliknya, apabila pendapatan meningkat, keluk permintaan akan beralih dari kiri ke kanan iaitu D0 ke D1. Pada harga yang sama, kuantiti diminta akan naik dari Q0 ke Q1. Contoh boleh dilihat di dalam rajah 2. Seterusnya adalah bab 2.1.3 iaitu penentu permintaan. Penentu permintaan terdiri daripada perubahan harga barang itu sendiri. Harga barang merupakan faktor utama yang mempengaruhi permintaan. Kenaikan harga suatu barang akan menyebabkan harga barang lain secara relatifnya akan menjadi lebih murah dan akan mengurangkan pendapatan benar pengguna. Oleh itu, kuantiti yang diminta akan berkurang kerana pengguna akan menggantikan barang itu dengan barang yang lain yang secara relatifnya lebih murah. Yang kedua, perubahan harga barang lain. Perubahan harga barang lain terdiri daripada perubahan harga barang pengganti. Pertama sekali, kenaikan harga barang pengganti. Kenaikan harga barang pengganti akan menyebabkan permintaan terhadap sesuatu barang akan bertambah. Sebagai contoh, daging dan ikan merupakan barang pengganti antara satu sama lain. Barang pengganti ni merupakan suatu barang yang boleh diganti dengan mudah oleh barang lain.
Apabila harga daging meningkat, isi rumah akan bertukar kepada ikan yang masih tetap harganya. Maka permintaan ikan akan meningkat dan sebaliknya. Jika harga ikan meningkat, isi rumah akan bertukar kepada daging yang masih tetap harganya. Jadi, hubungan antara harga sesuatu barang dengan permintaan barang penggantinya adalah positif. Kenaikan harga barang pengganti akan memberi kesan terhadap keluk permintaan daging dan ikan. Jika harga daging meningkat dari P0 ke P1, kuantiti yang diminta terhadap daging akan berkurang dari Q0 ke Q1. Manakala keluk permintaan ikan akan beralih ke kanan, iaitu harga tetap, tetapi kuantiti yang diminta terhadap ikan akan meningkat dari Q0 ke Q1 yang menyebabkan peralihan keluk beralih ke kanan. Yang kedua, penurunan harga barang pengganti. Penurunan harga barang pengganti akan menyebabkan permintaan sesuatu barang akan berkurang. Menggunakan contoh yang sama iaitu daging dan ikan, apabila harga daging menurun daripada P1 ke P0, kuantiti yang diminta terhadap daging akan meningkat dari Q1 ke Q0. Ia akan memberi kesan terhadap keluk permintaan ikan. Keluk akan beralih ke kiri, di mana harga tidak berubah tetapi kuantiti yang diminta terhadap ikan akan berkurang. Hal ini disebabkan harga daging menurun dan barang pengganti iaitu ikan akan menjadi lebih mahal. Secara relatifnya, pengguna akan menambahkan permintaan daging dan mengurangkan permintaan ikan. Seterusnya, perubahan harga barang penggenap. Kenaikan harga barang penggenap akan menyebabkan permintaan sesuatu barang akan berkurang. Barang penggenap merupakan barang yang perlu digunakan bersama-sama dengan barang lain. Kenaikan harga barang penggenap akan menyebabkan permintaan sesuatu barang akan berkurang. Contoh barang penggenap adalah mesin pencetak dan cartridge dakwat. Apabila harga mesin pencetak meningkat, maka permintaan terhadap cartridge dakwat juga akan berkurang. Dan sebaliknya, walaupun harga cartridge dakwat tidak berubah. Maksudnya dia saling berkait antara satu sama lain. Jika kita beli mesin pencetak, kita juga memerlukan cartridge dakwat untuk menggunakan mesin pencetak tersebut. Jadi hubungan antara harga sesuatu barang dengan permintaan barang penggenapnya adalah negatif. Apabila harga mesin pencetak meningkat dari P0 ke P1, permintaan terhadap mesin pencetak akan berkurang dari Q0 ke Q1. Hal ini juga akan memberi kesan kepada keluk permintaan cartridge dakwat. Keluk permintaan akan beralih ke kiri dari D0 ke D1. Walaupun harga tidak berubah tetapi permintaan terhadap cartridge dakwat akan berkurang dari Q0 ke Q1. Seterusnya adalah penurunan harga barang penggenap. Penurunan harga barang penggenap akan menyebabkan permintaan sesuatu barang akan bertambah. Sebagai contoh, jika harga mesin pencetak menurun, maksudnya jika harga mesin pencetak murah, maka kuantiti diminta terhadap cartridge dakwat akan meningkat. Hal ini menunjukkan hubungan yang songsang ataupun hubungan yang negatif antara barang penggenap. Jika harga mesin pencetak menurun dari P0 ke P1, maka kuantiti yang diminta terhadap mesin pencetak akan meningkat dari Q0 ke Q1. Hal ini juga akan memberi kesan kepada keluk permintaan cartridge dakwat. Ia akan menyebabkan keluk beralih ke kanan, iaitu daripada D0, keluk D0 ke keluk D2. Walaupun harga tidak berubah, tetapi permintaan terhadap dakwat cartridge akan meningkat dari Q0 ke Q1. Yang ketiga adalah perubahan pendapatan pengguna. Kesannya bergantung kepada jenis barang itu, sama ada barang normal, barang bawahan dan barang mesti. Antara contoh-contoh barang normal adalah teh, kopi, pakaian, sabun dan lain-lain. Antara contoh barang bawahan pula adalah seperti beras dan ubi kayu. Contoh-contoh bagi barang mesti pula adalah seperti gula, sayur-sayuran dan buah-buahan.
Apabila pendapatan pengguna semakin meningkat, permintaan terhadap barang normal dan barang mewah akan meningkat kerana kuasa beli pengguna telah meningkat. Jadi, permintaan terhadap barang normal akan turut bertambah walaupun harga barang itu tidak berubah. Hasilnya akan memberi kesan kepada keluk permintaan, iaitu keluk permintaan akan beralih ke kanan. Manakala, jika pendapatan pengguna menurun, permintaan terhadap barang normal akan semakin berkurang kerana kuasa beli pengguna telah menurun. Hasilnya, permintaan terhadap barang normal akan turut berkurang walaupun harga barang itu sendiri tidak berubah. Kesannya akan memberi keluk permintaan akan beralih ke kiri. Ia dapat digambarkan dengan lebih jelas lagi dengan menggunakan keluk. Apabila pendapatan pengguna meningkat, keupayaan pengguna untuk berbelanja akan meningkat, iaitu dari D0 ke D1. Permintaan terhadap barang normal akan bertambah. Jadinya, permintaan terhadap barang normal akan meningkat dari Q0 ke Q1 walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Jadi, keluk akan beralih ke kanan. Sebaliknya, apabila pendapatan pengguna berkurang, keupayaan pengguna untuk berbelanja akan menurun, iaitu dari keluk D0 ke D2. Maka permintaan terhadap barang normal akan berkurang. Jadi, permintaan akan berkurang dari Q0 ke Q2 walaupun harga barang tersebut tidak berubah, iaitu ditunjukkan oleh keluk D0 ke D2 menunjukkan peralihan keluk ke kiri. Seterusnya, barang bawahan. Apabila pendapatan pengguna meningkat, ia akan menyebabkan permintaan terhadap barang bawahan akan berkurang. Hal ini meningkatkan kuasa beli pengguna untuk membeli barang yang lebih berkualiti. Jadi, disebabkan itu permintaan terhadap barang bawahan akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan pengguna menurun, ia akan menyebabkan permintaan terhadap barang bawahan bertambah kerana ia telah mengurangkan kuasa beli pengguna untuk membeli barang yang lebih berkualiti. Jadi, disebabkan itu permintaan terhadap barang bawahan akan bertambah. Akhir sekali, barang mesti. Barang mesti merupakan barang yang permintaannya tidak dipengaruhi oleh perubahan pendapatan pengguna. Jadinya, jika pendapatan pengguna meningkat atau berkurang, ia tidak mempengaruhi permintaan terhadap barang mesti. Kerana pengguna tetap perlu menggunakan barang tersebut untuk keperluan seharian. Yang keempat, perubahan cita rasa. Perubahan cita rasa ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh perubahan cita rasa pengguna. Cita rasa pengguna dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peringkat umur, fashion, minat dan kualiti suatu barang. Yang kedua, permintaan suatu barang itu bertambah sekiranya terdapat perubahan cita rasa pengguna lebih gemar menggunakan suatu barang berbanding dengan barang lain. Contohnya, pengguna lebih gemar menggunakan telefon pintar akan menyebabkan permintaan terhadapnya bertambah, sedangkan permintaan terhadap telefon bimbit tetap semakin berkurang. Yang ketiga, permintaan satu barang berkurang sekiranya terdapat perubahan cita rasa pengguna kurang gemar menggunakan satu barang berbanding dengan barang yang lain. Contohnya, apabila pengguna kurang gemar terhadap makanan yang berkolesterol tinggi, menyebabkan permintaan terhadap jenis makanan itu semakin berkurang. Yang kelima, jangkaan masa depan. Jangkaan masa depan terbahagi kepada 2. Yang pertama, jangkaan kenaikan harga masa depan akan menyebabkan permintaan terhadap suatu barang bertambah. Contohnya, pengguna menjangkakan harga kereta akan meningkat. Jadi, lebih ramai pengguna akan membeli kereta pada masa kini untuk mengelakkan daripada membayar harga yang lebih tinggi pada masa hadapan. Keluk permintaan kereta akan beralih dari kiri ke kanan. Yang kedua, jangkaan harga barang akan menurun
menyebabkan permintaan terhadap satu barang berkurang. Contohnya, pengguna menjangkakan harga kereta akan turun pada masa hadapan. Jadi, pengguna akan menangguhkan pembelian kereta pada masa kini sehingga barang itu telah turun. Kelok permintaan kereta akan beralih dari kanan ke kiri. Yang keenam, dasar kerajaan. Kerajaan dapat menggubal dasar yang menggalakkan atau tidak menggalakkan penggunaan satu barang dengan mengubah struktur percukaian dan pemberian insentif kepada pengguna. Selain itu, pengurangan cukai pendapatan, menaikkan pendapatan boleh guna masyarakat dan seterusnya menaikkan permintaan masyarakat terhadap barang dan perkhidmatan. Sebaliknya, kenaikan cukai pendapatan mengurangkan pendapatan boleh guna masyarakat dan seterusnya mengurangkan permintaan masyarakat terhadap barang dan perkhidmatan. Yang ketujuh, musim. Permintaan terhadap setengah barang dan perkhidmatan dipengaruhi oleh musim. Contohnya, menjelang musim perayaan, permintaan terhadap perkhidmatan bas ekspres akan bertambah kerana orang ramai ingin pulang ke kampung halaman untuk beraya bersama-sama keluarga. Selain itu, permintaan terhadap tempat penginapan akan meningkat apabila orang ramai mengambil kesempatan musim cuti sekolah untuk melancong. Yang terakhir iaitu perubahan saiz dan struktur penduduk. Perubahan saiz dan struktur penduduk terbahagi kepada tiga, iaitu pertambahan penduduk, pengurangan jumlah penduduk dan perubahan struktur umur penduduk. Pertambahan umur penduduk misalnya melalui kemasukan pekerja asing yang ramai di Malaysia menambahkan permintaan terhadap pelbagai barangan encik. Teluk permintaan beralih ke kanan apabila permintaan terhadap pelbagai barangan dan perkhidmatan telah bertambah. Yang kedua, pengurangan jumlah penduduk, mengurangkan bilangan pengguna dalam pasaran. Keadaan ini mengalihkan keluk permintaan ke kiri apabila permintaan barangan berkurang. Yang ketiga, perubahan struktur umur penduduk akan mengubah corak permintaan pasaran. Misalnya, kadar kelahiran yang rendah di negara maju menyebabkan peratusan warga emas negara maju kian meningkat. Permintaan terhadap barang keperluan untuk golongan warga emas turun